Assalamualaikum, Tachahau, Wanakam. Alhamdulillah bersama saya malam ini di dalam siri ketiga podcast khas konsert Indrapura Tiga Budaya, inisiatif anjuran Persatuan Gelangan Seni Warisan Negeri Pahang yang disokong oleh APFAS 2023, Yayasan Hasanah dan Kementerian Keuangan Malaysia. Alhamdulillah bersama saya malam ini Mr. Eng Eng Seng, Bendahari Persatuan Kesenian Opera Cina Kuantan. Dan seorang lagi Encik Chandran Semati, seorang penggerak kesenian kaum India di Kuantan. Selamat datang ke podcast siri 3 malam ini. Kita membincangkan tentang konsert Indrapura Tiga Budaya. Saya tuju dulu bercerita dengan Mr. Chandran. Yes, Cik. Bagi saya amat sulit untuk mencari perkara yang saya nak sebenarnya dalam untuk konsert Indrapura Tiga Budaya ni untuk kaum India. Dan akhirnya saya berjumpa dengan Mr. Chandran. Dan terus dalam kepala saya luas. Wow, ini sebenarnya industri kesenian kaum India di Kuantan. Amat besar juga dari sudut situ, dan dia besar untuk kelompok kaum India. Saya dapat tahu benda ni banyak berlaku di kuil-kuil selalunya. Dan ada acara-acara untuk kaum kebudayaan dalam kaum India. Cuma yang Mr. kita tak ke dalam. Tak kenal lah. Ya. Itulah, tak kenal maka tak cinta dari sudut situ. Perkembangan sebenarnya kesenian kaum India di Kuantan ni, dengan nyanyiannya, dengan tariannya, dengan muziknya, apa yang boleh Mr. Chandran? Thank you, Cik Wan. Thank you. Memang kita ada bakat-bakat terpendam di Kuantan, and then banyak tarian, pemain tabla, and banyak lain tarian ada. Tetapi kita tak ada satu platform. Tak ada satu platform mana semua perkara-perkara yang terlibat dengan budaya India, tak ada satu platform mana kita boleh attach. So jadi masing-masing terabur. Betul. So jadi this budaya Hasanah ini ialah satu platform untuk kami where we can combine and collaborate together. So this is what I was looking for all this while. So jadi ini satu peluang lah untuk kita, at least kita ada satu umbrella yang kita boleh harap macam tu. Yes. Mr. Eng, opera Cina, satu kesenian saya lama, bermula daripada Tanah Besar, bawa ke negara kita dan sampai ke Kuantan, dan sentiasa dipertahankan, perjuankan oleh Persatuan Kesenian Opera Cina Kuantan. Saya melihat kemungkinan amat sukar untuk dipertahankan, tapi masih lagi dalam stage yang standard kalau saya mengikuti persatuan ini berjalan. Kenapa benda ni sukar memecah kepada masyarakat kaum lain? Saya dapat tahu kerana dengan kostumnya susah, lama nak siapkan untuk satu-satu persembahan, jalan ceritanya yang panjang, bahasa yang orang tak faham. Bagaimana ulasan
Mr. An tentang perkara ni? Biasanya opera ni ya. Macam tadi saya cakap, dia make up saja ambil 2 jam. Kostum dia banyak mahal. Satu pasang 1,000 2,000. Orang mau beli pun susah. Lepas tu persembahan habiskan, dia kena turun, dia make up 1 jam lebih. Itulah orang tak suka ini make up saja. Tapi orang muda lah, especially orang muda, dia tak suka macam ni. Tapi lagu ni sebenarnya opera punya lagu semua slow punya, dengan cinta-cinta punya. Itu saja. Okey. Kita pergi kepada spesifik untuk konsert. Mr. Chandran, dia tugasan dia besar untuk kaum India. Dan sentiasa saya tekankan dia, Mr. Chandran, angkat kesenian kaum India untuk konsert ni. Saya harapkan macam tu. Apa persiapan untuk kaum India dalam konsert ni? So untuk sekarang ni, kami dah jumpa dengan orkestra punya Mr. Ku, and kita dah also beritahu dia lagu-lagu yang kita nak nyanyi. Skor pun kita dah bagi kat dia, and lagu pun kita dah prepare. So sekarang we are having practice. So kami sekarang kena tunggu sampai Mr. Ku ready with dia punya orkestra, because kita tak tahu cara macam mana orkestra akan produce dengan apa yang kita dengar. Alright. So we are waiting for Mr. Ku to prepare dia punya score, and then kita akan cuba. And then untuk tarian tu Kolatam ialah tarian Kolatam, kayu. Okay. This Kolatam is prepared by Tamil School, Indian Tamil School Kuantan. The students ada situ. So dia sekarang tengah berlatih. Alright. In 3 days time, I think they are ready to show us macam mana dia punya performance. Then I akan jemput Cik Wan, kita pergi tengok macam mana persembahan. If there's anything yang kita boleh ubah, kita ubah. Alright. So far kita punya preparation okay. So kita pun sekarang kita punya artis dengan tu semua excited. Sebab this the first time dia orang nak nyanyi dengan orkestra dengan choir. Choir. So jadi something very different. All this while kita dengan tabela, dengan harmonium kita nyanyi. Tapi sekarang satu orkestra. So dia punya approach is is a challenging. Challenge dan menarik untuk itu. Cabaran juga untuk opera, untuk konsert ni, pasal dibagi 5 minit, 6 minit. itu cabaran besar yang selepas saya cek pun. Dan Mr. Ku memilih tempat persembahan operanya di bahagian segmen klasik, wayang pacak. Itu satu yang menarik. Apa cerita untuk 5 minit ni dalam opera? Sebab sebenarnya ini cerita kita kena 9 minit. Lepas tu kita biasa dia berlakon banyak lah. Sebab itu kita cut potong-potong banyak lah. Cuma nyanyi itu sajalah. Tempat itu sebenarnya dia mau berlakon banyak cerita. Itu kena cut. Kalau tidak dekat 9 minit macam panjang. So ini kita sekarang Mr. Ku sudah panggil Kuala Lumpur punya orang pergi buat muzik dia. Muzik dia pakai ke traditional Cina, pakai itu. Dia kena, saya sudah kasih dia itu semua muzik dia tengah buat. Dia akan siap atas hantar kita kena praktis dengan itu muzik dia. Kita ada masa lagi dalam sebulan lebih lagi. InsyaAllah kita boleh bergerak dari sudut situ. Mr. Chandran, harapan untuk konsert ni, Mr. Chandran, kepada persembahan kaum India di bawah tanggungjawab Mr. Chandran. Dan harapan untuk akan datang selepas konsert. Ini satu cabaran yang saya sebut tadi. Kalau konsep ini berjaya, so kita I nampak harapan untuk orang India di Kuantan ada di bawah Cik Wan. So jadi kita boleh sediakan whatever yang kita ada, traditional, penari tradisional untuk masa depan. So kita akan sentiasa bersedia. Dan kita sudah ada satu platform, kita akan sentiasa bersedia untuk bergabung dengan Cik Wan.
Bagaimana dengan Mr. Ern? Kita pun sama. Okay. Kita belajar ini opera kan apa Kalau dia tak ada tempat pergi persembahkan, dia belajar nyanyi dia malas. Kalau tempat mau pergi macam ada patalamat mana pergi mana dia akan rajin sikit belajar. Ya. Harapan untuk anak muda, anak muda ni dengan kesenian ni jangan jauh. Sini anak muda sekarang ni memang susah macam kita discuss tadi kan. Sebab dia orang punya konsep lain, mindset lain. So jadi untuk tarik anak muda ni, kita kena ada satu program anjuran daripada kita bergabung dengan tu dan ada satu perubahan mengikut kehendak dia. Yes. Because classical and traditional budak sekarang konsep mindset dia lain. Okay. Dia sendiri ubah sebenarnya. Yes. So jadi kita tak nak lari daripada dia pun itu guide kita. Dia punya konsep lah kan. Tapi kita boleh buat benda yang moden. Macam kita main lagu macam Patu Padawa. Itu lagu lama tapi kita main dengan orkestra dia nampak macam baru. Dia nampak macam little bit fusion like. So jadi benda tu boleh pergi reach kepada orang yang tak tahu pasal lagu tu. Betul. This is what kita boleh buat. Betul. Okey, alhamdulillah. Terima kasih untuk Mr. Chandran dan Mr. Ern. Untuk kali pertama saya rasa saya nak menjemput lagi untuk next, untuk akan datang hampir konsert, persiapan lengkap kepada konsert. Dan alhamdulillah siri podcast konsert Indrapura Tiga Budaya berakhir di sini. Kita nantikan podcast siri 4 untuk akan datang. Program konsert khas Indrapura Tiga Budaya berlangsung 9 Disember ini di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. Terima kasih. Thank you.